Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Fasha binti Azhar iaitu nombor matrik S63388. Saya akan membentangkan di bawah tajuk perubahan bentuk kerja perkhidmatan awam semasa COVID-19. Menurut Guardian dan Milokovic iaitu 1995, perkhidmatan awam adalah segala proses, organisasi atau individu yang terlibat dalam pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang diputuskan oleh Badan Perundangan, Eksekutif dan Kehakiman. Setelah berlakunya pandemik COVID-19, semua negara telah mengalami banyak perubahan yang telah berlaku dalam perkhidmatan awam, terutamanya dari segi pengurusan kaki tangan awam. Menurut pada kajian oleh UNDP 2020 terhadap pekerja Malaysia yang telah melaksanakan BDR menunjukkan bahawa sebilangan kecil pekerja iaitu sebanyak 8% merasakan sangat terpencil dan mengakibatkan penurunan tahap kualiti hidup dan produktiviti mereka menurun. Peranan perkhidmatan awam. Peranan perkhidmatan awam adalah satu institusi utama masyarakat dan negara, dan mereka bertanggungjawab membentuk satu masyarakat yang adil dengan sistem ekonomi yang terbuka, dan mereka juga menjalankan hak-hak dan kuasa-kuasanya dengan penuh tanggungjawab serta berlaku adil kepada rakyat dan menerima khidmatnya. Etika dalam konteks perkhidmatan awam adalah berkaitan dengan amanah dan perbuatan beretika selaras dengan peraturan dan norma dalam sesebuah organisasi. Berikutan merupakan cabaran yang dihadapi oleh perkhidmatan awam. Yang pertama iaitu tidak berpeluang membuat komunikasi secara bersemuka untuk proses perbincangan, perancangan, pembuatan keputusan, memberi bimbingan kerja dan mengawasi staf di semua peringkat. Yang kedua iaitu kurangnya kemudahan peralatan di rumah berbanding peralatan yang berada di pejabat. Keadaan ini memberi kesan kepada hasil dan prestasi kerja dalam pelaksanaan tugas pejabat di rumah semasa COVID-19. Yang ketiga iaitu keadaan persekitaran rumah yang berbeza dengan susunan di tempat kerja. Keadaan ini, persekitaran rumah adalah berbeza dengan susunan di tempat kerja dan terdapat pendekatan yang tinggi kepada pelbagai gangguan. Tambahan wanita yang bekerja di rumah perlu melalui cabaran tersebut, terutamanya yang telah mempunyai anak kecil. Oleh itu, berikutan merupakan inisiatif kerajaan bagi menangani masalah yang dihadapi oleh perkhidmatan awam supaya penjawat awam dapat melaksanakan etika kerja yang mengutamakan pencapaian melebihi kebiasaan berlandaskan prinsip. Yang pertama iaitu sistem I-Hadir untuk mengurus dan memantau kehadiran pegawai-pegawai di bawah kementerian dan pembangunan usahawan dan koperasi iaitu MEDEX dengan lebih sistematik serta bagi memudahkan pendaftaran pegawai yang bekerja di luar pejabat. Yang kedua iaitu bagi menjayakan konsep BDR berkenaan bagi memastikan hasil dan produktiviti tercapai, pihak kerajaan dan majikan swasta perlu menyediakan kaki tangan awam dengan kemudahan teknologi terkini seperti kemudahan Wi-Fi, kemudahan komputer riba dan lain-lain. Yang ketiga iaitu memastikan pekerja terus menjiwai nilai-nilai utama yang dipegang oleh majikan antara lain menjalankan program seperti Excellent Performance Service, Professional Growth Development, Inspiring Success. Melalui program ini dapatlah memberi fokus kepada nilai-nilai teras di dalam sesebuah organisasi. Dalam kes ini, majikan boleh meningkatkan nilai spiritual yang memperkukuhkan nilai-nilai yang lain. Seterusnya, kekurangan terhadap pelaksanaan BDR kepada perkhidmatan awam iaitu antara persoalan yang paling banyak diutarakan sejauh manakah nilai kejujuran dalam diri penjawat awam untuk menjalankan amanah dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan tugasan ketika BDR.
Itu yang kedua, segelitir penjawat awam menggunakan kesempatan BDR untuk keluar bersantai atau beli belah di pasaraya, dan ada juga kes penjawat awam mengambil kesempatan melakukan pekerjaan luar semasa BDR. Dan apa kelebihannya? Iaitu kelebihan dia, penggunaan teknologi digital semasa bekerja dari rumah telah meningkatkan tahap produktiviti kerja mereka. Dan penjawat awam mampu memanfaatkan teknologi, data dan kecerdasan digital dan berupaya meningkatkan set kemahiran digital serta meningkatkan kualiti perkhidmatan dalam talian di sektor masing-masing. Dan terakhir iaitu kemahiran penggunaan teknologi dapat ditingkatkan dalam perkhidmatan awam. Berikutan merupakan isu-isu yang dihadapi oleh perkhidmatan awam semasa berlakunya COVID-19. Kesimpulannya, terdapat pelbagai perubahan bentuk kerja yang dapat diperoleh terutamanya dalam perkhidmatan awam iaitu antaranya seperti perjalanan sesebuah organisasi dan sistem pekerjaan. Oleh itu, jelaslah bahawa pelbagai langkah serta pendekatan perlulah diambil oleh semua pihak, terutamanya pihak kerajaan supaya nilai dan etika perkhidmatan awam ini perlu dihayati dan diamalkan setiap masa. Tuntutan agama supaya bersifat amanah perlu disemat dalam urusan seharian. Kepentingan negara perlu diutamakan dalam apa jua situasi mengatasi kepentingan peribadi. Sekian, terima kasih.